Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Marofa Ismail dari UPM Sedang Selangor. Selamat datang ke studio, Doktor. Apa khabar? Ya, terima kasih. Kita masih dalam mantik Tamadun Islam ni, Doktor. Ya. Penghujaan yang cacat dalam mantik disebut paradoks. Ada contoh yang mudah difahami dalam bab ini, Doktor? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Paradoks ialah satu istilah yang digunakan oleh ahli mantik yang disebut juga sebagai fallacy ataupun perkara yang dianggap benar tetapi di dalam anggapan itu ada kesalahan. Maksudnya benda itu palsu tetapi masyarakat awam menganggapnya benar. Dan paradoks ini boleh diperluaskan juga dengan perkara-perkara yang palsu. Dan kalau kita lihat paradoks yang pertama yang disebut Al-Quran ialah dilakukan oleh iblis. Iblis mengatakan bahawa dia lebih baik daripada manusia. Kenapa? Sebab dia dijadikan daripada api, manusia daripada tanah, api lebih baik pada tanah. Itu hujah paradoks yang dilakukan oleh iblis. Sedangkan dia percaya itu benar, sedangkan tidak ada bukti apa sekalipun yang api itu lebih mulia daripada tanah. Dan inilah yang disebut dalam surah Al-A'raf umpamanya, qala ma manaka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Maka kata Allah SWT kepada iblis, apakah yang menyebabkan engkau tidak bersujud kepadaku apabila aku suruh? Dan kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya, daripada Adam AS. Khalaqatani min nar, engkau jadikan aku daripada api, wa khalaqatahu min tin, dan engkau jadikan dia daripada tanah. Maksudnya iblis menyangka dia lebih mulia kerana kejadiannya yang lebih baik. Dan ini adalah di antara paradoks yang pertama yang berlaku dalam sejarah yang kita dapat yang dicatatkan Al-Quran. Dan oleh sebab itu kita tahu bahawa dengan paradoks ini iblis telah dilaknat dan dijadikan makhluk yang direjam. Kalau kita nak lihat paradoks yang lain, contoh yang lain, umpamanya orang Yahudi juga, dia menyangka mereka adalah golongan yang disebut sebagai Sya'bullahul Mukhtar, bangsa yang Allah pilih. Sebab memang benar mereka dipilih pada masa zaman Nabi Musa AS. Sebab setiap pengikut, setiap umat Rasul, mereka diberikan status yang terbaik. Tetapi dengan syarat mereka beriman dan bertakwa, membuat kebaikan dan tidak membuat kerosakan. Maka Bani Israel dipilih oleh Allah sebagai bangsa yang terbaik. Bukan bangsa tetapi umat yang terbaik kerana mereka beriman kepada Nabi Musa. Tetapi apabila mereka telah menentang Nabi Musa, mereka menentang Rasulullah SAW, apabila Rasulullah dibangkitkan, mereka tidak lagi memegang title ini. Tetapi mereka masih menganggap bahawa mereka Sya'bullahul Mukhtar sampai hari ini, sepanjang zaman. Dan mereka melakukan keburukan yang kita dapat saksikan pada hari ini disebabkan mereka berpegang kepada paradoks. Paradoks yang mereka sangka benar, sedangkan inilah tidak benar. Dan inilah yang disebut sebagai policy dalam pemikiran. Dan kadang-kadang kita melakukan kesalahan dalam pemikiran kerana kita melakukan paradoks yang seperti ini. Dan oleh sebab itu, ketika umat Islam yang patuh pada Rasulullah SAW, kita pula diisytiharkan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin. Bukan lagi orang Yahudi, tetapi orang Yahudi termasuk sekiranya mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab selepas daripada Nabi Musa, maka umat yang beriman, bertakwa dan melakukan kebaikan, kaum yang soleh dan muslih ini disebut sebagai kuntum khairu ummatin. Dan kamu umat Muhammad ini ialah umat yang terbaik, yang dikeluarkan di kalangan manusia untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Dan itulah sifat umat yang terbaik. Dan itulah di antara contoh-contoh paradoks. Tetapi kita boleh sebut banyak lagi paradoks yang lain kalau kita bincang lagi. Adakah dalam penulisan sejarah juga terdapat paradoks, Doktor? Ya, sebab sejarah juga bergantung kepada penulisan orang. Kalau kita nak perhatikan dalam sejarah Singapura umpamanya, kalau kita ambil contoh yang mudah, Singapura dikatakan dibuka oleh Raffles. Ini ada paradoks, sebab kalau Raffles buka Singapura, tentu nama Raffles Island ataupun Victoria Island ataupun nama Inggeris. Tetapi namanya adalah Singapura. Singa perkata Melayu, Pura perkata Melayu lama, Bandar Singa. Sejarah kembali pada sang nilai utama. Dan sang utama menamakan kawasan itu namanya Temasek.
Maksudnya bukannya Raffles yang datang untuk memajukan. Bahkan dalam sejarah Melayu kita baca, mungkin saya bacakan sedikit petikan daripada sejarah Melayu. Dia kata seperti ini: ketika kerajaan Pasai muncul di Aceh, maka seorang ulama telah sampai ke Singapura, namanya Tun Jana Khatib. Beliau berjalan-jalan di kota Singa yang makmur dan melintasi istana Raja Singapura dan terpandang permaisuri sedang melihat dari tingkap istana. Tun Jana merenungi pohon pinang di hadapan istana, lalu pohon itu terbelah dua. Cerita ini diteruskan panjang. Apa maksudnya? Maksudnya dalam kurun yang ke-15 dulu, Singapura sudah ada istana. Singapura sudah ada raja. Singapura sudah ada permaisuri. Dan dalam peristiwa ini kita dapati bahawa akhirnya Tun Jana Khatib telah dibunuh sebab fitnah. Dan raja merasakan Tun Jana Khatib telah melakukan perkara yang tidak sopan dengan permaisurinya. Apa yang kita nak sebutkan di sini ialah Singapura telah menjadi bandaraya yang maju, makmur sejak daripada kurun yang ke-15. Bahkan sebelum itu namanya Temasek, yang telah ada pemerintah Siam yang bermagi. Bermaksud sudah ada madu yang besar, sudah ada pendudukan, pelabuhan yang mewah. Bahkan mengikut sejarah petani, mereka mengatakan ada sebuah negara yang di hujung tanah ini bernama Mulut Tanjung. Dan mereka tafsirkan ini Singapura. Bermaksud Singapura sudah 2000 tahun sejarah keagungannya. Tiba-tiba apabila Inggeris datang, dia kata Raffles yang menemui pulau Singapura. Alangkah salahnya. Dan kita ambil ini sebagai paradoks. Dia adalah dipercayai betul tetapi tidak betul. Itu maksud paradoks. Dan kita kekalkan tulisan ini sebab kita merujuk tulisan Inggeris. Begitu dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang ini nama pun Pulau Pinang, bukan Lights Island. Oleh sebab itu paradoks yang pertamanya ialah nama itu menjadi identiti bahawa pulau itu memang Pulau Melayu. Dan kalau kita lihat sejarah bila Francis Light datang ke Pulau Pinang, dia nak sewa tanah dengan Sultan Kedah. Lalu diberikan dengan harga yang tertentu, dengan perjanjian boleh sewa tanah saya untuk pertanian, tetapi kena jaga Pulau Pinang sekiranya diserang oleh Siam. Inggris bersetuju, kemudian dia melakukan perjanjian dengan Siam supaya serang Kedah. Coba lihat Inggris. Tadi dia berjanji dengan Sultan supaya untuk menjaga daripada serangan Siam, dan sekarang dia pergi berjanji dengan Siam pula supaya datang serang Kedah. Dan bila Kedah diserang, maka kalahlah Sultan Kedah. Maka itulah cita-cita Francis Light. Dan pada masa yang sama Sultan Kedah telah lari. Maka dia menguasai Pulau Pinang. Bukan itu saja, dia upah lanu-lanu Melayu merompak di seberang perai. Maka dia kata, anda Sultan, pembesar-pembesar Melayu tidak dapat menjaga negara anda sendiri. Anda kena serahkan provinsi Wellesley kepada kami. Maka terserahlah seberang perai sekali lagi kepada Light dengan tipu helahnya. Dan apabila Sultan kembali semula ke Kedah, Sultan sangat murka tentang perbuatan biadab Light. Tapi ini tidak ditulis sejarah yang sebenarnya, bahawa Pulau Pinang ini negara yang kawasan yang telah di bawah pentadbiran Sultan Kedah sedemikian lama. Kemudian apabila datang Light, dia membuat cerita yang pelbagai untuk menunjukkan Pulau Pinang tidak diduduki. Satu cerita yang paradoks diceritakan, yang ditulis di Mesir, seorang penulis Arab bernama Saleh Jaudat. Dia mengatakan Inggris menceritakan seperti ini apabila dia datang ke Mesir. Kata tulisan yang di sejarahnya, dia kata Inggris datang ke sebuah negara, sebuah pulau bernama Pulau Pinang, Penang Island. Di situ tidak ada manusia, di situ hutan tebal. Ini diceritakan oleh Saleh Jaudat, seorang penulis Arab. Lalu Francis Light tembak dengan meriam ke dalam hutan dengan wang siling perak. Maka orang Melayu yang bodoh ini berlomba-lomba masuk ke dalam hutan Pulau Pinang dan menebang pokok. Dan itulah tujuan Light, supaya diterangkan, ditebang pokok-pokok itu supaya dia dapat untuk menanam. Maka kata Saleh Jaudat dengan penuh sindiran, penuh sinis, Light menanam benih dengan perak, tetapi dia menuai emas. Maksudnya di situ Inggris membuat cerita bohong di Mesir. Dia kata Pulau Pinang penuh dengan hutan, tak boleh masuk, jangankan manusia tak boleh masuk, bukan hutan tebal.
Ini untuk menunjukkan bahawa Pulau Pinang mereka yang temui. Belum ada tamadun. Tetapi sejarahnya adalah Sultan Kedah telah begitu murka dengan perbuatan Lights, dan selepas itu Lights menunjukkan tentera British yang datang beribu-ribu. Dan sekarang, apakah anda ingin menerima melihat tentera kami, atau Sultan inginkan sedikit habuan bulanan yang lebih tinggi? Pilihlah antara dua. Maka Sultan akhirnya memilih untuk menerima gaji daripada British. Maka dia tulislah sejarah apa yang dia nak tulis. Ini adalah paradoks yang berlaku dalam sejarah tanah air kita. Dan inilah yang kita katakan perkara yang kita harus melihat dengan mantik kembali di dalam perkara-perkara, sebab sejarah ditulis oleh manusia dan dia sangat dipengaruhi oleh sistem nilainya. Hang Tuah begitu lama telah dianggap sebagai hero. Tetapi dalam sejarah Melayu sendiri ada menunjukkan bahawa satu cerita yang menarik. Hang Tuah menculik Tun Teja di Pahang untuk dibawa balik kepada Sultan Melaka. Apakah sikap seorang yang menculik tunang orang? Dan dikatakan Tun Teja inilah tunang kepada Megak Seri Alam Terengganu. Dan Hang Tuah yang dianggap hero ini menculik tunang orang untuk dibawa ke sultannya. Tentulah dia bukan seorang yang dapat menjadi contoh. Dalam budaya Islam Melayu Islam, tidak ada orang yang merampas tunang orang dianggap sebagai hero. Tetapi sejarah boleh ditulis sehingga Hang Tuah dianggap sebagai hero. Boleh ditulis. Tetapi perhatikanlah dengan mantik. Mantik dapat melihat celah-celah paradoks yang ada dalam setiap peristiwa. Itulah sebabnya kekuatan logik mantik dalam ilmu pemikiran ini ialah untuk melihat kebenaran. Sebab di dalam sejarah kita banyak paradoks. Sebab siapa yang menulis, dia boleh mengangkat seseorang, dan siapa yang menulis, dia boleh merendahkan seseorang. Walaupun seorang itu seorang yang benar, dia boleh jatuhkan serendah-rendahnya, dan seorang yang buruk dinaikkan setinggi-tingginya kerana penulis. Maka kita yang membaca, kita harus menilai dengan mantik. Itulah yang saya maksudkan. Ini lagi satu, Doktor, ya. Selain paradoks mantik, membincangkan juga bab sebab dan musabab. Apakah yang menerbitkan perbincangan sebab dan musabab ni, Doktor? Ya, ada hubungan. Ya, betul. Kalau kita lihat sebab dan musabab adalah satu perkara yang besar. Perkara ini dibincangkan bukan sahaja dalam tamadun Islam, tetapi dibincangkan sebelum itu lagi. Mereka tanya, apakah apabila ada sebab, mesti timbul akibat? Kita lihat dalam pengalaman kita, kalau kita makan kenyang, kita hiris akan putuslah ia. Tetapi apakah perkara ini berlaku secara tepat, secara pasti, ataupun secara relatif, ataupun memang tidak ada hubungan di antara keduanya dan ditakdirkan berlaku secara beturutan? Kita lihat mukjizat, maka timbul perbincangan yang banyak. Sebab mukjizat tidak terikat dengan sebab dan akibat. Nabi Ibrahim dibakar, tak hangus. Nabi Musa menyeberangi Laut Merah tanpa ada sebab jambatan, dan tongkat baginda telah membelahkan dengan izin Allah. Dan perkara yang seperti ini tidak dapat dijawab dengan sebab dan akibat. Bahkan dalam peristiwa kita sendiri, kita lihat banyak benda-benda yang kita tak boleh nak jawab dengan sebab dan akibat. Walaupun kebanyakan yang kita katakan dari segi hukum adatnya berlaku demikian, tetapi kalau kita renungi peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam sekitar kita, banyak perkara yang lari pada sebab dan akibat, ataupun lari pada logik yang sepatutnya berlaku. Umpamanya, pohon yang besar, buahnya kecil. Pohon yang kecil seperti pokok tembikai, buahnya besar, sangat besar. Cuba bayangkan kalau kita tengok pokok tembikai yang sangat kecil, dah pokoknya, tiba-tiba buahnya begitu besar, semua beluk pada. Kita lihat pokok keranji yang begitu besar, buahnya sangat kecil. Keranji ini banyak tumbuh di hutan-hutan, dan orang Kelantan dia tebang pokok ni kan terlalu besar pokok, dia tak boleh ambil, tak boleh panjat, dia tebang pokok itu. Sebab pokok keranji semakin lama semakin hapus, pupus. Ini nak menunjukkan bahawa tidak laku sebab, tidak ikut nisbah. Kalaulah pokok tembikai yang besar, buahnya sebesar itu, tentulah pokok keranji lagi besar. Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang musafir, dia berteduh di sebuah pokok yang besar di tengah panas. Tiba-tiba dia berfikir, kenapa pokok yang besar ini buahnya kecil? Tak adil agaknya Tuhannya buat pokok yang kecil tapi buahnya besar. Sedang dia termenung di situ, dia tertidur.
tiba-tiba jatuh buah yang kecil tadi kena batang hidung dia. Dia pun mendapat jawapan. Kalaulah pokok yang besar ini buahnya sebesar tembikai, apakah yang jadi pada hidung dia? Sudah patah agaknya. Itulah keadilan ilahi. Dia dapat menjawab keadilan ilahi. Dan perkara yang seperti ini tidak dapat kita nak terangkan dengan sebab dan akibat. Kadang-kadang kita tak boleh, ada yang kita boleh terangkan dengan sebab dan akibat, tetapi banyak perkara yang kita tidak boleh terangkan dengan sebab dan musabab ini. Perkara ini adalah berlaku dalam hikmah ilahi. Kalau kita nak lanjutkan lagi contoh seperti inilah. Kita lihat di negara kita ada banyak pokok durian. Kita lihat ada banyak rakyat kita. Rakyat Malaysia sekarang mencapai 30 juta ataupun 28 juta sekarang. Pokok durian katalah ada 10 juta. Buah durian katalah satu pokok ada 100 biji. Jadi ada 100 juta buah durian. Musim dia buah dia gugur sebanyak-banyaknya. Apakah kita pernah mendengar seorang ditimpa pokok durian, buah durian yang berduri itu? Tak pernah. Dan ini lari daripada sebab dan musabab. Sebab dalam statistik, kalau 100 juta buah durian dengan duduk di atas 26 juta atau 28 juta manusia, mesti ada 100 orang sehari kena tipu buah durian. Tapi kita tidak pernah dengar. Dan perkara ini tidak dapat diterangkan dengan sebab dan musabab. Statistik mengatakan mesti ada orang kena. Tapi apakah kita pernah mendengar? Saya sudah 50 tahun umur belum dengar orang ditimpa durian. Dan saya masa kecil-kecil sentiasa duduk di bawah pokok durian mengambil buah ketika angin sepoi-sepoi untuk bumbung buah durian yang banyak gugurnya. Dan perkara ini tidak pernah berlaku pada saya sendiri, kepada kawan-kawan saya, kepada penduduk kampung saya, dan juga kepada masyarakat yang saya pernah dengar, tak pernah dengar. Perkara ini tidak dapat diterangkan dengan saintifik. Sebab statistik mengatakan perkara itu pasti akan ada orang kena timpa buah durian. Dan perkara yang seperti ini bagaimana kita nak explain? Selain pada hikmah ilahi yang menjadikan sesuatu dengan penuh hikmah yang tidak dapat dicapai dengan mantik semata-mata. Wallahu a'lam. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Teman Islam siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Semoga saudara telah mendapat manfaat daripada penjelasan Dr. Ma'rufah Ismail dari UPM Sedang.